Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu, yakni untuk meneruskan pengajian kita. Dan pada petang ini insya-Allah surah At-Talaq, surah yang ke-65. Surah yang terakhir membincangkan bab infak daripada 4 surah. Surah Al-Jum'ah, surah Al-Munafiqun, surah At-Taghabun dan surah At-Talaq. Lepas tu, selepas surah At-Talaq dalam 10 serangkai diakhiri dengan surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim, surah yang membincangkan 2 bab, iaitu bab infak dan bab jihad. Jadi At-Talaq, surah yang membincangkan bab infak yang terakhir dalam siri 10 serangkai. Surah 10 serangkai yang bermula dengan Al-Hadid dan berakhir dengan At-Tahrim. Surah At-Talaq, kita baca sikit, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita dan memberi taufik untuk kita istiqamah untuk belajar, tadabbur, memahami dan juga beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Surah At-Talaq dipecahkan kepada 2 bahagian. Ayat 1 hingga ayat yang ke Ayat 1 hingga ayat yang ke mana ke dia 12 surah. Ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ayat 1 hingga ayat yang ke-8, ayat 1 hingga ayat ke-8 merupakan hukum-hukum yang Allah turunkan mengenai urusan perceraian dan penyusuan hasil daripada perceraian tersebut. Dan ayat yang daripada yang ke-9 kepada 12 merupakan ayat takhwif ukhrawi, ayat-ayat ancaman. Dan dalam masa yang sama juga Allah selitkan mengenai infak dari segi jenis infak kepada suami kepada isteri dan infak kepada anak-anak dari segi tugas-tugas mereka untuk membeli kelengkapan susu, orang menyusu, bayaran kepada orang menyusu dan tempat tinggal untuk isteri yang diceraikan. Pasal infak ini umum, daripada sedekah, termasuk daripada wakaf, daripada nafkah, daripada itulah banyak jenis infak.
umum infak. Kita tengok ayat dia. Ayat At-Talaq. Yang kita baca sekejap tadi ialah hukum mengenai perceraian. Kalau kita masih ingat, semalam dalam surah At-Taghabun mengenai ada cerita mengenai isteri anak dan harta merupakan musuh kalau tidak kena pada tempatnya untuk orang yang beriman. Tapi kalau kena tempatnya, dia akan memberi keuntungan yang besar. Maka kesan daripada permusuhan tersebut bila letak di landasan yang salah, maka kesan tersebut kesan daripada pernikahan. Kalau kita masih ingat, tujuan seseorang itu kahwin ialah dengan dia membina keluarga, akan tujuan dia untuk bawa pergi kepada syurga Allah di antara tujuan perkahwinan tersebut. Maka kesan daripada perkahwinan tersebut, kesan daripada syariat yang dia nak bawa isteri dia, anak-anak ke syurga, tapi dalam masa yang sama ada ujian kat situ. Bila dalam ujian tersebut dia tertewas ataupun tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada masalah dengan keluarga dia, terutama dengan isterinya. Maka bila ada masalah dengan isterinya, maka turun syariat mengenai perceraian. Diharuskan bercerai. Ada juga orang mengatakan dia katakan bila berlaku perceraian di antara suami isteri, bergegar tiang arash. Daripada mana? Entahlah. Sedangkan perceraian merupakan suatu syariat. Suatu syariat yang Allah turunkan kerana kegagalan dia dan isteri dianya nak bawa ke syurga Allah. Maka diharuskan bercerai. Sepatutnya dengan perceraian juga, dengan sebab perceraian juga, suami akan pergi ke syurga Allah. Isteri yang dicerai pun akan berusaha untuk pergi ke syurga Allah sepatutnya. Tapi apa yang berlaku? Mereka tak taat, tak mematuhi hukum-hukum perceraian tersebut. Maka dalam surah At-Talaq, Allah turunkan kisah bagaimana supaya nak kahwin pun dalam suasana gembira, ada syariat dia. Bila tak boleh bersama, bercerai pun ada syariat dia untuk bercerai dalam surah At-Talaq ini. Tengok ayat yang pertama. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Allah perintah nabi supaya apa? Supaya ada takdir dia bagi tahu umatmu. Wahai nabi, bagi tahu umatmu tentang hukum bila mereka nak bercerai. Iza talaqtumun nisaa, jika kamu nak menceraikan isteri kamu kerana kamu dah tak sebulu dengan dia, kamu tak mampu bawa dia ke syurga. Jadi dengan sebab bercerai tersebut, kamu juga boleh pergi syurga, dia juga boleh pergi ke syurga dengan syarat kamu mematuhi syariat yang Allah turunkan ini. Dua-dua nak pergi ke syurga. Maka apa dia? Hukum yang pertama, bila kamu nak menceraikan isteri kamu, iza talaqtumun nisaa, bila kamu nak menceraikan pasangan kamu, maka fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka nak bercerai dengan dia, cara dia, maka fatalliquhunna, maka cerailah mereka li'iddatihinna. yakni lam itu ada dua pendapat. Lam itu kalau ikut mazhab Syafi'i, lam itu maksud dia sebelum iddah, maknanya ketika suci. Lam tu ialah maknanya dengan. Maka cerailah mereka dengan sebelum iddah dia, dalam ketika dia suci. Pertama, kalau ikut mazhab lam, mengikut mazhab Hanafi pula, lam itu sebelum qablu dah. Mana adalah kamu menceraikan mereka sebelum iddah, sebelum iddah mereka. Maknanya dua-dua tadi nak rujuk pada nak bercerai ini mesti seboleh-bolehnya, bukan seboleh-bolehnya, mesti sebelum iddah. Maksudnya dalam suci. Ada timbul hukum, boleh kata boleh bercerai masa tak suci, masa haid ke, maka jatuh talak. Masa haid ke boleh bercerai, tetapi perbuatan dia berdosa. Kita nak baca ni. Maka syarat dia
fatalliquhunna li'iddatihinna, maka cerailah ketika masa dia suci lagi, maknanya bukan dalam iddah lagi. Maka bila kamu cerai dia ketika suci tersebut, kenapa? Wa ahsul iddah, maka senang kamu hitung iddah tersebut. Tujuan dia berapa hari dah? Berapa hari tempoh iddah tersebut? 3 bulan tersebut, berapa bulan? 3 kali suci dah. 3 kali suci iddah ni. 3 kali haid setengah mazhab, tengah mazhab kalau mazhab Syafi'i 3 kali suci. Kenapa perlu macam tu? Pasal nak memastikan benih. Kalau isteri tadi kahwin dengan suami baru dia, lepas haid, pastikan benih ataupun rahim dia tu betul-betul di dalam kosong. Betul-betul benih tadi merupakan benih suami baru dia tadi. Tak nak langsung, tak nak ada suhat kat situ. Maka wahsul iddah, maka hitunglah iddah tersebut selepas 3 kali suci ataupun 3 kali haid, maka habis iddah dia, maka bolehlah dia kahwin lain si isteri tadi. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah bila kamu sudah talak kepada isteri kamu tadi. Dengan sebab kamu bertakwa, kamu jaga hukum, kamu taat dengan Allah, kamu takut dengan Allah, kamu jaga hukum Allah, ini kamu taat dengan Allah. Wattaqullahu rabbakum, sebagai Tuhanmu. Maka apa hukum yang kedua? Bila kamu jatuh talak dengan dia, cara mana lepas isteri tadi? La tukhrijuhunna, jangan kamu keluarkan mereka. Tolak-tolak ini ikatan je, dia masih lagi duduk tu, tanggungjawab suami lagi, cuma dia rungkai ikatan saja. Syarat dia la tukhrijuhunna, jangan kamu bagi keluarkan mereka mimbuyutihinna, dari rumah-rumah mereka. Kena sedialah, mana tugas suami bila dia menceraikan isteri dia, mesti menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan pendapatan suami tersebut. Jangan halau dia. Pasal dia dah hati sempit, dah dia susah hati, kita bercerai. Maka jaga dia. Jangan dia berduka cita lagi. Pasal tujuan bercerai, nak pergi ke syurga. Kita ni terbalik. Bila bercerai, bergaduhlah. Isteri kutuk suami, suami kutuk isteri. Macam bergaduh. Sedangkan Allah syariatkan perceraian, dua-dua tadi akan pergi syurga. Suami akan pergi syurga dengan keluarga baru dia kalau kahwin lain. Isteri dia kalau jumpa jodoh, kahwin nak pergi ke syurga juga, itu tujuan dia. Tapi sekarang ni, dia tak faham. Pasal penyesuaian perkahwinan bukan di atas landasan agama. Perkahwinan dibina atas dasar selain pada agama, maka dia tengok perkara tersebut. Maka dia tidak ada konsep nak pergi menemui Allah, nak pergi ke syurga Allah dalam tujuan perkahwinan lagi dan tujuan perceraian lagi. Itu asal dah lari dah. Asas kahwin pun lari, asas perceraian pun lari. Kena jaga mereka bagi rumah dia, jangan lagi sedih dia. Jangan bergaduh dengan dia. Wala yukhrujna, dan jangan mereka keluar illa an yatina bifahishatin mubayyinah. Kalau dia keluar juga, itu merupakan perbuatan keji berdosa. Kalau dia keluar juga. Ada pendapat juga mengatakan, kalau dia keluar tak sengaja, keluar dengan tidak ada tujuan pun, dia termasuk kategori fahishatin mubayyinah. Kalau dia keluar, saya saja nak keluar aja, nak keluar pergi tengok apa-apa saja, tak boleh, tak dibenarkan. Kecuali kena keluar dalam iddah ini, keluar dengan urusan yang tak boleh dielak. Macam kena bekerja ke, itu dibenarkan. Tapi kalau saja-saja keluar pun, ada tafsir mengatakan dia termasuk kategori fahishatin mubayyinah. Maknanya perbuatan keji yang nyata. Perbuatan keji dosa yang nyata. Itu dah dua dah. Dia punya syarat-syarat bercerai ni. Watilka hududullah. Itulah batasan-batasan perceraian yang Allah turunkan syariat. Pasal kamu nak pergi syurga ni, dua pihak nak pergi syurga. Jangan tentang ikut syarat cerai macam ini. Wa may yata'adda hududallahi, barang siapa yang langgar batasan-batasan tersebut, bergaduh ke, berkeluar juga masa iddah ke, tak sedia rumah untuk bekas isteri kita ke, wa may ya'tadda hududallah, siapa langgar batasan yang Allah turunkan syariat, faqad zalama nafsah, maka dia menzalimi diri dia sendiri. Tahulah bila orang zalim ini ada hukuman dia. Itu hukum yang kedua dah. Hukum yang ketiga, la tadri la'alla Allah,
tidak kamu mengetahui, boleh jadi Allah. Hukum yang ketiga, takdir. Maka hukum yang ketiga, jangan kamu terus bagi tolak bain. Tolak yang ketiga. Tolak roji'in dulu. Tolak yang boleh rujuk dulu. Pasal, bila kamu terus tolak bain, tolak yang ketiga, maka la tadri la'alallaha. Kamu tak mengetahui, kadang-kadang Allah ada lagi nak bagi kamu selepas tolak pertama tadi, ada kebaikan kamu, kau boleh sesuaikan lagi dengan dia ke, ada peluang-peluang hikmah yang Allah nak bagi lagi. Tiba-tiba kamu nak marah, terus bagi tolak bain. Maka Allah kata syarat yang ketiga, hukum yang ketiga, la tadri la'allallaha. Kamu jangan terus bagi tolak bain kerana kamu tidak mengetahui la'allallaha, boleh jadi Allah yuhdithu, ada benda-benda baru, rahmat baru ba'da dzalika amra, atas perceraian kamu tadi. Kalau ada benda-benda baru yang menyebabkan kamu bergaduh perceraian bini kamu tadi, kamu terus tolak tiga, sedangkan Allah ada benda lain yang rahmat dia jauh supaya kamu berdua mampu pergi syurga dengan isteri kamu tadi kalau kamu rujuk balik. Itu hukum dia. Ada tiga syarat yang Allah bagi kalau nak bercerai, kena memenuhi tuntutan sini. Pasal nak pergi ke syurga Allah. Tujuan perceraian tersebut, yakni bila dia bersama, dia tak mampu bawa isteri dia ke syurga, Allah perintahkan, haruskan bercerailah kamu supaya kedua-dua pihak boleh pergi ke syurga Allah. Itu maksudnya. Kena faham itu? Kena faham. Kahwin pun walaupun bergembira untuk tujuan pergi ke syurga, bercerai pun walaupun berduka tapi tujuan sama, nak pergi ke syurga juga. Itu tujuan dia. Lepas tu apa hukum lain lagi? Tengok hukum lain. Fa iza balagna ajalahunna, maka apabila telah tamat tempoh iddah, telah tamat tempoh 3 suci ataupun 3 pusingan haid tersebut, ajalahunna, maka fa'amsikuhunna, maka ketika itu kalau kamu bincang dengan dia, kamu rasa sesuai, maka tahan dia, kamu rujuk balik. Itu tujuan tolak raji'i. Bila ada kesefahaman, bincang-bincang balik, ada ruang nak menambah ilmu, nak pergi ke syurga Allah, rajin mengaji ke macam mana ketika tu, maka Allah kata hukum dia fa'amsikuhunna, maka tahamlah isteri kamu tadi bima'ruf, dengan cara yang baik, merujuk balik dengan dia. Ataupun selepas talak yang pertama tadi, fariquhunna, kalau tak boleh, tak sesuai juga, masih lagi bergaduh, masih lagi tangga, masih lagi tak nak belajar, masih lagi dia rasa tak nak ikut sunnah lagi contohnya. Suami dia bawa pergi ke sunnah supaya faham Quran, nak pergi ke syurga Allah, tapi tak nak. Dia bantah. Dia pujuk lagi suami supaya leka dengan benda dunia, maka tak ada pilihan. Tak ada pilihan, maka Allah kata au fariquhunna, maka cerailah mereka bima'rufin, dengan cara baik juga. Cerai juga tak sebulu. Cerai, jangan bergaduh. Jangan katalah suami sekian-sekian, isteri kata suami kata isteri sekian-sekian, sifat-sifat buruk. Pasal Allah kata fariquhunna bima'rufin, cerai dengan yang amat baik, dengan baik, jangan bergaduh. Tiga, itu syarat pertama bila cukup iddah dia. Lepas tu syarat seterusnya, hukum seterusnya, wa ashhidu zawa adlin, dan kalian semasa nak rujuk balik tadi mempunyai 2 orang saksi yang adil. Panggil 2 saksi yang adil. Setengah mazhab mengatakan ini sunat. Bawa saksi nak rujuk, bawa saksi itu sunat. Wa ashidu zawai adlin, maka bawa 2 saksi yang adil untuk menyaksikan kamu rujuk balik tadi, mengikut daripada kamu. Maka habis itu, maka wa aqimus syahadah, dan kalian tegaklah kesaksian tersebut. Wa aqimus syahadah, maka saksi yang tegak tadi tegaklah dengan sempurna, dengan betul, tak ada kelentong-kelentong lagi, saksi yang bercakap benar, sempurna. Wa aqimu, patu diguna sebab tu kan, wa aqimus solah, bukan kerjakan solat, mendirikan solat dengan sempurna. Itu maksud wa aqimus solah tadi. Sama juga wa aqimus syahadah, saksilah dengan sempurna, jangan ada sebarang penipuan dalam memberi saksi tersebut. Wa aqimus syahadata lillahi, kerana Allah itu saksi kerana Allah, maka zalikum demikianlah
dengan kamu memenuhi syarat-syarat perceraian tadi, bawa tadi dengan dua saksi tadi, maka yu'adzu bihi, diberi pengajaran dengannya. Maka pengajarannya, man kana yu'minu billahi, barang siapa mereka tadi beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Tengok bila Allah sebut yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka dia mewakili semua rukun-rukun iman. Kadang-kadang Allah sebut beriman dengan Allah dalam Al-Quran, beriman dengan hari akhirat. Kadang-kadang Allah sebut beriman dengan Allah. Kadang-kadang Allah sebut beriman dengan Allah, Rasulnya dan hari akhiratnya. Semua sekali merujukkan kepada semua 6 rukun iman tersebut. Supaya semua rukun iman ini kena pegang dengan sempurna ke-6 rukun iman tersebut. Kalau tidak, kita telah tidak beriman dengan sempurna. Maka sesiapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka semasa dia kahwin pun yattaqillahi, maka takwa dengan Allah semasa kahwin tadi, jaga hukum-hukum dia, taat dengan dia, jaga hukum dia. Kalau bercerai pun yattaqillaha, maka takut dengan Allah, jaga hukum Allah bila bercerai pun. Pasal dua-dua nak pergi ke syurga Allah. Cita-cita tujuan kahwin dan cerai pun nak pergi ke sana. Bila kamu bertakwa, takut dengan Allah, jaga hukum Allah, yakni taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala segi arahan dia, maka Allah kata Allah bagi kelebihan-kelebihan dia. Apa dia? Yaj'al lahu makhraja. Mesti Allah permudahkan jalan keluar dia untuk selesaikan segala masalah dia, untuk sempurnakan hajat dia. Maka Allah kata, aku akan mempermudahkan dengan syarat kamu bertakwa tadi. Kamu takut dengan Allah, kamu jaga hukum Allah. Yang pertama, Allah akan buka jalan, memudahkan urusan. Tak payah, mudah saja, licin saja perjalanan kita. Itu pertama, sama ada masa kahwin ke, sama ada bercerai ke. Pertama, kelebihan pertama, orang yang takwa, orang takut dengan Allah semasa hubungan tersebut. Yang kedua, kelebihan ayat 3. Ini kebaikan-kebaikan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah kata, kalau kamu ada masalah rezeki pun, Allah kata, dan dia akan wa yarzuquhu, dia akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, daripada kamu tak jangka pun rezeki tersebut. Setakat ni kita fikir cukup bulan ada gaji, dapat gaji sekian-sekian, dapat buat sekian-sekian. Tiba-tiba datang harta yang kita tak duga pun. Datang harta pusaka daripada keluarga kita di Thailand ke, tiba-tiba orang bagi harta pusaka dalam kita. Tengok Allah kata. Kesan apa? Kesan daripada kita takwa tadi. Kita takwa ketika kita kahwin, kita takwa ketika dah bercerai tadi. Bila taat dengan jaga hukum Allah, maka Allah yang kedua, Allah kata kebaikan yang kedua, Allah kata permudahkan rezeki dia. Bukan rezeki yang nampak, rezeki yang entah daripada mana datang dia, pasal Allah yang tukar bagi rezeki tersebut. Lepas tu, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Maka ketika itu ketika sesiapa yang bertawakal. Tawakal di sini ialah orang menyerahkan dengan Allah setelah dia taat. Tawakal ini bukan tawakal menyerah dengan Allah saja. Tawakal ini ialah setelah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita bertawakal. Kalau kita tak melakukan ketaatan, tak dipanggil, tak jadi tawakal tersebut. Pasal tawakal ialah Allah kata selepas kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ikhtiar. Bila kita taat, barulah menyerahkan dengan Allah. Bila kita bertawakal selepas kita taat tersebut kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka akan Allah pasti mencukupi segala keperluan kamu masa atas dunia ini. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah menyampaikan setiap urusannya, Allah yang melakukan semua sekalinya. Allah akan melakukan apa perkara ia kehendaki. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir, dan Allah lah yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Itu yang ketiga. Hukum yang keempat, hukum yang seterusnya. Hukum berapa? Ayat 4. Ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahid. Dan wanita-wanita yang mereka telah putus minal mahid, min haid. Orang perempuan-perempuan yang monopos. Pun ada detail Allah bagi undang-undang dia.
Wanita-wanita yang telah putus, dia bercerai setelah dia menopause, min nisaikum, dari isteri-isterinya, maka ini tak betul. Jika kamu ragu-ragu tentang iddah dia, maka Allah jelas, fa'iddatahunna salasatu ashhurin. Ialah iddah dia lepas 3 bulan, maka itulah iddah dia. Iddah orang yang menopause kena kira 3 bulan. Tengok tarikh bercerai hingga 3 bulan, wanita tersebut boleh kahwin semula. Wallai, dan wanita-wanita yang wallai, dan wanita-wanita yang lam yahidna, wanita-wanita yang tidak, wanita yang tak datang haid. Ini bukan putus, tak datang haid, tak penyakit ke apa ke. Ini bukan ni. Mana tadi? Tadi yang sama tadi tu. Wallahi lam, tak ada haid tadi 3 bulan 3 bulan. Lepas tu wa ulatul ahmali, wanita-wanita yang hamil pula. Wanita-wanita yang hamil, ada orang tanya wanita hamil pun bagaimana kalau bercerai? Tadi soalan tadi, adakah wanita yang ada haid bercerai? Dia bercerai, hukum dia berdosa. Tetapi talak jatuh masa haid. Tapi kalau mengandung, ni ulat dia. Wa ulatul ahmali, wanita-wanita yang hamil, wanita mengandung, ajluhunna, waktu mereka, iddah mereka ialah ayyadhna, mereka melahirkan, hamlahunna, kandungan mereka. Dia tak ada 3 bulan, tak ada apa. Apa tu, cukup bulan ke, bersalin saja, terus mereka boleh kahwin lain. Boleh kahwin dengan suami baru. Dapat tu. Iddah dia ketika melahirkan anak saja. Maka hukum tadi, kalau dia pasal Allah suruh nak talak, kena ketika suci. Kalau dia buat talak jatuh. Tetapi berdosa dia. Yang kedua, talak ketika hamil. Maka talak tetap jatuh. Jatuh tapi tak berdosa. Dia tak berdosa. Tapi dia kena bertanggungjawab dengan baby yang keluar nanti. Wa may yattaqillaha, tengok ni, barang siapa yang bertakwa, takwa aja, barang siapa yang bertakwa, takut dengan Allah, jaga hukum Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang ketiga tadi, yang keempat, kebaikan yang keempat, kesan bertakwa tadi, Allah kata yaj'al, Allah menjadikan lahu baginya min amrihi yusra, kemudahan. Setiap apa tu, mudah saja, semua komplit, kemudahan bersalin, mudah, selesai semua sekali. Setiap urusan dia akan jadi mudah. Ayat kelima. Zalika, peraturan-peraturan yang semacam itu, peraturan-peraturan yang semacam itu, itulah ialah amrullahi, Allah yang anzalahu ilaikum, yang Allah turunkan, diterang pada kamu dengan begitu detail sekali. Wa may yattaqillaha, ingatlah sesiapa yang bertakwa dengan Allah, takut dengan Allah, jaga hukum Allah, taat dengan Allah. Siapa yang takut dengan Allah, maka yukaffir anhu sayyiatihi, ini kebaikan seterusnya, maka Allah akan menjauhi daripada sebarang menghapuskan segala dosa-dosa daripada kejahatan dia. Allah akan hapuskan dosa-dosa daripada kejahatan dia. Lepas itu wa yu'zim lahu ajra, dan membesarkan pahala-pahala dia. Setiap dia buat kebajikan, Allah besarkan pahala dia. Itu pun kebaikan seterusnya bila golongan tadi bertakwa kepada Allah, takwa tadi. Selesai bab nikah, kahwin, cerai, selesai ayat tu. Lepas tu ayat yang ke-6, hukum bila dia mengandung tadi, lahir anak, Allah cerita bab undang-undang tu pula. Bab hukum ketika anak tadi dilahirkan. Isteri dah bercerai tadi, mana duduk dalam tempoh iddah tadi. Askinuhunna, maka wahai suami-suami yang menceraikan isteri tadi, maka tempatlah bekas isteri kamu tadi
min haitsu sakantum, di mana-mana tempat kamu tinggal yang sesuai, min wujdikum, daripada wujdikum, daripada pendapatan kamu. Itu maksudnya. Maka letaklah isteri-isteri kamu yang kamu cerai tadi dalam tempoh edah dia mengikut kemampuan kewangan kamu. Kalau kamu kaya, kamu kan duduk dalam banglo-banglo besar. Kalau kamu miskin, letak dalam flat-flat ke apa ke. Itulah hukum dia. Dan kalau kamu tak mampu, kamu ada rumah tu je, duduk rumah kamu, tapi kamu tak boleh jaga sebagai mahram dengan dia. Itu maksudnya. Lepas tu, kenapa buatnya tu? Wala tudarruhunna. Kamu janganlah menyusahkan mereka lagi. Bila kamu cerai, susahnya hati dia. Tiba-tiba, kamu nak kontrol lagi dia, nak susah lagi, nak buat berbagai-bagai halangan untuk dia, tak bagi rumah dengan dia, kesian dengan dia. Tapi terbalik, kita cek kita bila bercerai saja masyarakat kita, terbalik tak? Kalau boleh kita nak hina bekas isteri kita ni, sehina-hinanya, nak kutuk dia, nak berbagai-bagai lah. Itu peilong kita. Tapi Allah suruh jaga bab ni. Jaga pasal tujuan nak pergi ke syurga tadi. Wala tudarruhunna, jangan kamu sekali-kali menyusahkan dia. Litudayyifu alaihinna, untuk kalian menyempitkan atas mereka. Wa in kunna, dan jika mereka adalah jika mereka hamil tadi, maka fanfiqu, maka berilah. Ini infak tadi, masuk infak. Maka berilah infak, beri nafkah untuk mereka. Jaga tu, kena jaga infak. Beli susu ke, beli makanan zat-zat ke, kalau kita mampu, untuk isteri kita yang hamil tadi, walaupun dah bercerai, dapat edah lagi, dan jaga kandungan dia tadi. Kena jaga tu. Fanfiqu, maka beri nafkah alaihinna, atas mereka, hatta mereka, setelah mereka melahirkan, hamlahunna, setelah mereka melahirkan anak-anak mereka. Lahir anak. Bila lahir anak, habislah dia punya edah. Maka tengok Allah bagi. Fa'in arda'na, maka jika mereka menyusukan baby tersebut, maka kamu lakum fa'atuhunna, maka kamu berilah mereka ujurahunna. Kalau bekas si kamu tadi menyusu dada ni, menetek ni, maka kamu kena upah dia. Kalau sebulan 500, bagi 500 sebulan. Kalau sebulan 1000, bagi 1000 sebulan kepada bekas isteri tadi. Pertama, arda'na lakum fa'atuhunna, maka berilah mereka ujurahunna, pendapatan mereka, gaji, allowance mereka. Maka wa'tamiru bainakum bima'rufin, dan saling beruruhlah kamu dengan bekas itu kamu tadi dengan cara baik. Bima'ruf, dengan ma'ruf juga, jangan bergaduh dengan dia. Baik juga. Wa'tamiru bainakum bima'rufin, berbaik juga dengan dia. Kalau katalah bekas isi tadi dah habis edah dia kahwin lain. Siapa nak jaga baby, siapa nak nyusu dia? Kena cari tukang susu lain, bagi upah tukang susu kepada baby tadi, atau beli susu kat kedai, bekas suami kena tanggung lagi. Wa in ta'asyartum, dan jika kalian sama-sama berlaku kesulitan, maka kahwin lain ke, ada masalah ke, fasaturdi'u lahu ukhra, maka susulah baginya dengan yang lain, dan suami kena bayar upah tersebut. Fasaturdi'u lahu ukhra, maka cari orang lain untuk menyusu dan bayar upah susu tersebut. Maka boleh perempuan lain menyusukannya. Ayat yang ketujuh. Bab susu lagi, bab nafkah, bab nafkah, bab infak lagi. Liyunfiq, agar memberi nafkah tadi, zu sa'atin min sa'atih, orang yang punya kelapangannya. Bagi orang yang beri nafkah tadi, hendaklah orang yang beri nafkah tadi, suami tadi, mengikut kelapangan, yang mengikut ke status dia lah. Kalau dia kaya, dia tinggi cara-cara nafkah dia tadi, ikut kemampuan dia. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih, wa man qadira 'alaihi rizqahu, maka sesiapa sempit rezekinya, maka dia memberi nafkah apa yang diberikan oleh Allah kepadanya saja. Itu ya. Wa man qadira 'alaihi rizqahu falyunfiq, maka dia
dia menafkahkan mimma atahullahu, dari apa yang telah diberi Allah olehnya. Apa tu? La tukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tak membebani seorang walau miskin pun Allah tak paksa dia dengan keadaan-keadaan yang di luar kemampuan dia. Illa ma ataha, melainkan apa yang dia beri padanya. Saya ja'alullahu ba'da usran yusra. Kelak akan menjadikan Allah sesudahnya kesulitan dan kemudahan tersebut. Maka bila sambal bila dia buat segala-gala tersebut, dia taat dengan Allah, maka last sekali lepas tu Allah akan beri kesenangan sudah melakukan kesusahan tersebut. Tak, sebagaimana ayat ayat kita baca dah. Usri yusra. Usri yusra. Surah selalu baca dah. Selepas susah Allah akan bagi kesenangan selepas dia susah tadi, pasal dia taat, dia sabar, dia melaksanakan apa-apa yang Allah hukumkan kepadanya, baik lelaki ataupun perempuan tadi. Selesailah. Selesai bab infak dan bab hukum mengenai perceraian, hukum mengenai jaga anak, hukum mengenai tersebut selesai. Maka kalau tolak juga, kalau tak nak buat perkara-perkara tersebut, di samping tak nak infak tadi, berbagai-bagai kelawan hukum Allah, tak taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ayat yang ke-8 Allah buat ayat dalam bentuk takhwif duniawi, ancaman duniawi umum. Ini umum. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida. Dan banyak dari negeri-negeri yang berlaku mereka taat, mereka buat ikut mereka saja, taat, tak ikut percaya dengan Allah semua sekali, tak percaya dengan ikut perintah Allah, maka bila Allah hantar rasul-rasulnya masa mereka fahasabnaha, maka kami hisap dengan hisap yang keras bila mereka tolak ajaran tersebut. Bila mereka engkat, mereka tak ikut, mereka lawan taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami hitung amalan-amalan mereka satu persatu dengan hukuman yang keras, syadidah, hisaban syadidah. Kami kira, kami kumpul, mereka menganiaya anak-anak, mereka menganiaya isteri-isteri tadi, kami hisap semua tu. Kamu bakhil semua sekali tu, kamu tak infak anak kamu, bekas itu kamu zalim dengan dia, maka ingat, fahasabnaha, kami akan hisap dengan hisaban syadidah, hisap yang amat keras. Lepas hisap saja, pergi ke hari akhirat, kamu tak meminta ampun dengan Allah atas kedegilan dan kesombongan kamu. Wa azabnaha, kami akan azab mereka tadi azaban nukra, dengan azab yang amat mengerikan bila pergi ke hari akhirat nanti. Maka azab takhwif ukhrawi, takhwif duniawi pun Allah akan buat sini. Maka ini takhwif ukhrawi, fazaqat wabala amriha, fazaqat, maka mereka akan merasakan kesan daripada ketidaktaatan kepada hukum Allah tadi, wabala, akibat buruk amriha, daripada perbuatan-perbuatan mereka tadi. Wa kana akibah, itu adalah akibat daripada perangai-perangai mereka, maka amriha khusra, maka urusan yang mereka buat tadi sebenarnya pergi ke hari akhirat akan kerugian bagi mereka. Itu ayat yang ke-9 dipanggil, semua ayat yang ke-9 hingga 12 ini ayat-ayat takhwif ukhrawi, ayat-ayat ancaman akhirat selepas manusia bakhil, manusia kedekut, manusia tak menjalankan hak-hak yang sebenar, manusia tak infak semua sekali tadi, Allah ancam dengan ancaman-ancaman akhirat akibat perbuatan mereka tersebut. Ayat yang ke berapa dah? Ke-10. A'addallahu lahum azaban. Ini pun sama juga, ayat-ayat takhwif ukhrawi, ayat ancaman akhirat. A'addallahu lahum azaban syadida. Allah telah menyediakan Allah bagi mereka azaban syadidah, azab yang keras. Maka untuk mengelakkan azab yang keras tersebut, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Ya ulil albab, bahagai orang-orang yang mempunyai akal. Bagi Allah menyeru, sayangnya Allah dengan kita dicakap berulang kali bila kita baca ayat-ayat macam ini. Berdoalah, berdoa. Bila kita faham, kita terus berdoa ketika itu. Jangan aku jadikan orang yang
menggunakan akal, tidak ada akal, menggunakan akal untuk mendengar ayat-ayatmu, hai Allah. Allazina am, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kesan daripada mereka takut dengan Allah, kesan mereka menggunakan akal mereka. Untuk apa akal mereka? Akal mereka untuk apa? Baru berjaya ni. Qad, sesungguhnya akal mereka tersebut yang Allah bagi tadi, anzalallahu, telah menurunkan Allah ilaikum zikra. Akal mereka tadi, dia mesti digunakan untuk zikra, peringatan-peringatan Allah daripada mana? Daripada sumber Al-Quran tadi. Itu je. Maka nak elakkan azab, nak betul tindakan taat dengan dia, nak elak daripada azab ke dunia ke azab akhirat ke, Allah kata, kamu sebagai guna akal yang waras, gunalah akal kamu yang kamu kata waras tersebut untuk membaca, memahami, beramal dengan zikra, peringatan-peringatan Allah yang Allah turunkan dalam kitab dia. Itu je. Maknanya Quran merupakan peringatan. Kalau kita baca sekarang jarang-jarang sekali je, atau baca sepekan lalu saja, kita tak dapat peringatan tersebut. Peringatan akan lahir bila kita baca, kita faham dan bersungguh-sungguh kita berdoa dengan Allah, baru Allah bagi peringatan tersebut akan berkesan. Huraian lagi kepada zikra, kepada bagaimana peringatan tadi, siapa yang bawa peringatan tadi, maka peringatan tadi rasulan yatlu alaikum, seorang rasul, bila Allah utuskan rasulan yatlu alaikum, seorang rasul akan bacakan ke atas kamu ayatillah, ayat-ayat Allah. Tujuan Allah utuskan rasul yang pertama untuk membaca Al-Quran. Allah membaca ayat-ayat Allah, maka Rasul baca ayat-ayat Allah. Mubayyinatin, maka dia menjelaskan apa-apa permasalahan dia, apa-apa hukum dia, apa-apa ayat ancaman dia, apa-apa ayat kabar gembira dia. Rasul akan menjelaskan perkara-perkara tersebut. Setelah Rasul wafat, penerus kerja-kerja Rasul, para sahabat, para ulama akan meneruskan kerja membaca ayat-ayat Allah dan dengan jelaskan segala dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka kesan daripada dia baca ayat Allah, faham ayat Allah, maka ketika itu bila faham, liyukhrijal ladzina amanu, agar Allah mengeluarkan orang-orang yang baca Quran dengan bertadabbur, dengan faham tadi, maka liyukhrija, mengeluarkan orang tersebut yang baca Quran, faham Quran ini, mengeluarkan dia, yakni allazina amanu, orang beriman tadi, wa amilus solihat, beriman kepada Allah, agak mengeluarkan dia supaya menjadi orang beriman dan menjadi orang wa amilus solih, dan beramal soleh minaz zulumat, daripada kegelapan. Kesan dia baca Quran, kesan bertadabbur Al-Quran, dia faham, maka Allah kata mengeluarkan dia daripada kegelapan dengan cara dia beriman dengan sempurna seperti mana kehendak Allah, dia beramal soleh seperti mana kehendak Nabi daripada hadis-hadis Nabi. Itu ya yang tugas dia. Tugas Allah lantik Rasul tadi. Maka minaz zulumati ilan nur, keluar daripada kegelapan kesyirikan, kegelapan bid'ah, kegelapan khurafat, apa kegelapan saja, kegelapan akhlak, kegelapan zalim, dia keluar semua sekali. Keluar ilan nur, kepada cahaya yang terang. Cahaya yang boleh buat amalan sunnah. Cahaya yang boleh buat amalan tauhid. Cahaya yang boleh membuat akhlak yang bagus. Itu maka nur, ilan nur. Kepada Quran tadi. Maka, wa man yu'min, maka barang siapa yang beriman, billahi, kepada Allah. Dua perkara. Beriman kepada Allah, rukun iman ni. Percaya dengan Allah, tak syirik, wa ya'mal solihan, dan beramal amal soleh sebagaimana amalan-amalan ditunjukkan oleh Nabi. Buat dua perkara tersebut, maknanya mengaji Quran, iman, mengaji hadis, amalan. Maka ada dua perkara ini, maka apa khabar gembira yang Allah bagi? Yudkhilhu jannatin tajri, maka dia akan memasukkan kamu sebagai hambanya yang memenuhi tuntutan memahami Quran, memahami hadis, beramal Quran, beramal dengan hadis tadi, beramal dengan sahabat tadi, maka yadkhilhu jannatin, Allah akan masuk ke dia dalam syurga. Maka Allah ceritalah kebaikan, kecantikan syurga. Di bawah istana-istana kita dalam syurga tadi, tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir
air terjun yang mengalir di bawah istana mewah kita. Kita nak enjoy duduk dalam istana 1000 ketenangan dalam istana tersebut. Lama ke tak lama? Khalidina fiha, kekal selama-lamanya, abada. Khalidina fiha, abada, kekal dalam syurga tersebut selama-lamanya. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita dan para jemaah semua duduk dalam syurga kekal selama-lamanya, insya-Allah. Maka qad ahsanallahu, sungguh telah membaguskan, telah memperelokkan Allah. Bukan setakat saja. Bila taat tadi, lahu rizqa, bagi Allah bagi setiap rezekinya. Janji Allah bila orang taat, orang infak tadi, Allah kata bukan setakat dia bagi dunia lagi, dia bagi penambahan rezeki baginya. Bagi syurga, Allah menggunakan soalnya sebaik-baik pemberian. Tapi pendapat ada juga pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, rizqa di sini ialah kebaikan-kebaikan dalam syurga. Pendapat pertama mengatakan kebaikan dunia, rezeki dunia. Ada juga pendapat yang kedua mengatakan qad ahsanallahu lahu rizqa, ini Allah telah merahmati, telah menyediakan syurga yang tidak ada tolak bandingnya. Apa dia niat dapat, apa yang dia ingin dapat. Itu rizqa itu. Ada juga pendapat kata macam itu. Boleh semua. Ayat terakhir untuk petang ini dan terakhir untuk bab infak ialah Allah buat dalil akli. Dalil akal kita untuk berfikir yang Allah mempunyai kudrat. Allah Maha Kudrat, makhluk tidak ada kudrat. Tu Tengok kita baca ayat terakhir ni. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang khalaqa, telah mencipta sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa minal ardi, dan bumi. Sebenarnya ayat lain 7 lapis bumi. Mana dalil dia? Banyak dalam hadis pun ada. Dia kata orang yang, hadis sahih, orang yang mengambil tanah orang lain sejengkal, maka di hari akhirat nanti Allah akan hukum dia dengan meletakkan 7 lapis tanah, 7 lapis bumi di kandal, dipikul di neraka jahanam nanti selama-lamanya. Tengok. Orang ambil sejengkal tanah orang lain atas dunia, maka bila pergi ke akhirat, maka 7 lapis bumi yang diambil tadi, ambil tamu ya, dengan bawah-bawah dia 7 lapis tadi akan dipikulkannya. Itu dalil mengatakan sini pun 7 lapis bumi. Khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna, seperti itu 7 lapis. Allah buat langit, Allah buat bumi rupa-rupanya. Mari orang-orang yang ilmu sonsan sekarang ni, dia buat reka hadis palsu. Dia kata apa? Dia kata, kalau bukan kerana Muhammad, Allah tak buat langit dan bumi ini. Bahaya tu. Ilmu wahdatul wujud. Banyak orang mainkan peranan tu. Sebenarnya, bila dia yakin Allah buat bumi, Allah buat langit kerana Muhammad, maka dia telah mengingkari ayat. Itu juga kita belajar tadabbur. Kalau kita tak belajar ni, kita tak nampak. Jadi bila kita belajar, rupa-rupanya Allah buat langit, buat bumi ini untuk menzahirkan kudrat dia, memberi jasa kepada manusia sebagai ujian untuk manusia. Bukan kerana Muhammad tadi. Maka dia reka hadis palsu macam itu. Itu untuk orang Islam. Daripada mana dia ambil ni? Daripada mana dia ambil? Kalau tidak kerana kamu Muhammad, aku tak akan cipta langit dan bumi. Daripada mana? Daripada agama-agama lain. Yahudi kata, kalau bukan kerana Nabi Uzair, aku tak buat langit dan bumi. Orang Nasara pula, kalau bukan kerana Isa, aku tak akan buat langit dan bumi ini. Masing-masing ada hadis masing-masing. Bukti masing-masing. Maka orang Islam yang sesat akan mengambil bukti hadis palsu ini sebagai hujah dia. Bila dia pegang hujah tersebut, maka dia menolak ayat Al-Quran. Bila dia menolak ayat-ayat Al-Quran lantaran kejahilannya, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya. Untung kita belajar mendengar ayat-ayat macam ni. Jangan sekali kita terlibat bila berjumpa dengan hadis tadi, jumpa dengan dalil qat'i Al-Quran, kena ambil dalam Al-Quran. Lepas tu, yatanazzalul amru, seperti itulah turunnya perintah bainahunna, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala di antara mereka. Kenapa? Tengok Allah kata ni, aku buat langit bumi ni untuk apa? Lita'lamu, agar kalian mengetahui. Tengok Allah kata, supaya kamu mengetahui, lita'lamu annallah, bahawa saja Allah ala kulli syai'in qadir, Allah yang berkuasa ke atas segala sesuatu, dia buat.
langit bumi ini untuk menguji manusia saja. Bila habis tamat saja tempoh ujian manusia, maka Allah hancurlah langit dan bumi sebagai tempat untuk menguji manusia ini. Maka wahai hamba dan ayat-ayat yang lain, aku tak akan ciptakan langit dan bumi kecuali bukan sia-sia untuk uji manusia saja. Bukan aku buat secara sia-sia. Sebab itu bila kita mati, kalau kita tak taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tanya, kenapa kamu guna bumi aku? Kenapa kamu guna langit aku? Kenapa kamu guna udara aku sedang kamu tak taat dengan aku? Itu untuk orang beriman. Kalau orang kafir pula, kenapa kamu guna udara aku? Kamu guna bumi aku? Kamu guna langit aku? Sedang kamu tak nak beriman dengan aku? Itu betul-betul yang Allah akan tanya nanti. Allah akan tanya kesan daripada tak taatnya manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak menggunakan akalnya tengok langit, tengok bumi untuk menzahirkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita tengok dalil akli, bila kita jumpa dalam Al-Quran, aku cipta gunung, aku cipta langit, aku cipta bumi, aku cipta segala-galanya, kita kena tasawur dari kita ni. Apa? Benar wahai Allah, kamu aku tengok cantiknya bumi, sempurnanya, tidak ada makhluk lain. Benar kamu yang cipta semua ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dia cipta ini, supaya kita bersyukur dengan dia. Itu je. Allah buat segala sesuatu. Lepas tu, wa annallaha maha kuasa, dan bahawasanya sesungguhnya Allah itu qad ahata, sungguh meliputi ahata bikulli syai'in ilma, dengan segala meliputi segala Allah itu segala sesuatu ilmunya. Tadi kudrat, ini maha ilmu, ilmu yang nyata, ilmu yang jelas, ilmu yang tersembunyi, semua di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ghaib semua di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila seseorang tersebut mengambil sifat-sifat Allah yang maha kudrat, meletakkan orang lain boleh buat sekian-sekian juga. Ada juga orang mengambil sifat Allah yang maha mengetahui perkara-perkara gaib, kita letak pada manusia, maka itulah syirik ilmu dan syirik kudrat tadi. Maka sesiapa yang mengambil manusia ke ada kuasa-kuasa gaib, boleh menyelesaikan masalah, boleh menyempurnakan hajat di luar asbab, maka mereka telah melakukan kesyirikan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menyamakan sifat Allah kepada sifat manusia. Jangan sekali-kali kita rasakan batu permata kita ada hikmat, boleh selesaikan masalah-masalah. Keris sakti kita ada boleh sempurnakan masalah, boleh berbagai-bagai, boleh tarik perhatian orang ke orang mulia kita ke. Jangan sekali-kali pasal bila kita mengatakan selain Allah ada benda-benda macam ini, maka kita telah mengambil sifat Allah, kita letak kepada objek-objek tersebut. Itulah kesyirikan sebenarnya. Maka itulah syirik dalam maka maha ilmu Allah saja yang meliputi segala ilmu Allah dan meliputi segala sesuatu kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, kudrat dan ilmu. Allah tutup, Allah kenalkan diri dia, dia maha kudrat, dia maha berilmu. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa taj'alal Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi